Hello, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Sejumpa saya lagi, Coach Ana, leader Shakely anda untuk sembang-sembang dengan saya tentang bisnes, tentang produk dan tentang whatever yang saya kongsikan. Okey, pagi ni topik agak penting terutama untuk mereka yang nak buat bisnes Shakely ataupun mereka memang dah bisnes Shakely. Okey, tapi sebelum tu, jom kita makan Vivix. Tengok tu dah nak habis dah Vivix saya. Jadi sebotol Vivix ni memang untuk sebulan consume untuk seorang. Tapi kalau kita share dengan anak-anak ataupun suami dan ibu bapa kan, lagi cepatlah dia habis kan. Sebab dia memang sehari satu sudu besar. Okey, jom kita makan satu sudu untuk kesihatan sel kita. Okey, ini Vivix best seller dalam tim saya. Vivix, Resvi, Collagen, Set Detox, semuanya adalah best seller dalam tim saya. Jadi siapa yang join tim saya biasanya mereka mudah sangat untuk jual Vivix. Sebabnya info ataupun kemahiran untuk crucial Vivix tu memang saya ajar dalam tim. Okey, hari ni saya nak share tentang apa persediaan yang kita boleh buat untuk kita jalankan bisnes Shakely dalam situasi wabak sekarang ni. Okay? Jadi yang pertama ialah kita kena bersedia dari segi kesihatan. Dari segi kesihatan ni sebabnya kalau kita bekerja, kita masih bekerja ataupun walaupun kita tak bekerja tapi kita buat bisnes Shakely kan, kita mesti kena pastikan kesihatan kita tip top. Sebab kita nak menjalankan bisnes kita, sebab kita nak bekerja, jadi kita kena pastikanlah diri kita sihat. Sebab bila ramai orang yang mudah dijangkiti oleh wabak ni, duduk sana, tunggu bibi. Okey, jadi ramai orang yang dijangkiti dengan wabak ni, wabak COVID ni dan ataupun wabak-wabak yang lain disebabkan oleh kesihatan imun mereka yang rendah. Jadi kita nak mengharungi dugaan ini, nak mengharungi ujian ni, kita mesti pastikan kesihatan kita tip top. Kita mesti sihat. Kalau kita ada penyakit kan, contohnya penyakit yang kronik dan sebagainya, pastikan kita tame the disease. Tame the disease ada banyak yang doktor-doktor yang pro suplemen pun dah share. Ambil suplemen, amalkan gaya hidup yang sihat dan sebagainya. Itu untuk kita tame kita punya simptom dan juga disease. Sebab kita tak nak, kalau bolehlah kita nak elakkan ataupun minimalkan risiko kita daripada dijangkiti penyakit ni. Sebab sekarang dah bulan 10, sekarang kita dah di gelombang ketiga dan masa gelombang ketiga ni bulan 10 ni pun kes jangkitan setiap hari sangat tinggi, 800 lebih, 700 lebih jadi kita mesti nak elakkan kita dan keluarga kita daripada jangkiti ataupun penyakit-penyakit lain lah, supaya kita dapat menjalankan tugas kita dengan baik, supaya kita dapat cari duit dengan selesa. Yang kedua adalah kita mesti bersedia dari segi kewangan. Macam mana? Kalau kita bekerja, mungkin kita ada pendapatan yang tetap, gaji kita mungkin tak usik, okay? Mungkin ada pihak, ada company ataupun kerajaan yang tidak terjejas dari segi pendapatan diorang tak terjejas, tak kena potong pun. Okay, itu alhamdulillah. Tapi ramai di luar sana yang saya tahu sekarang ni pun dah bulan 10, ramai yang dah terjejas. Setiap hari dianggarkan seramai 2,000 orang pekerja yang dikatakan sebagai bankrupt. Okey, jadi you pastikan kewangan you stabil. Okey, macam mana caranya? Salah satunya you buat extra income. Walaupun you dah ada kerja, you mesti you buat extra income supaya you ada tambahan duit yang you boleh gunakan untuk perbelanjaan, untuk kita bersedekah dan sebagainya. Sebab zaman sekarang ni ramai orang memerlukan bantuan kita. Okey. Jadi itu dari segi kewangan. Kewangan you make sure you punya cash flow pun bagus. You make sure kalau you kena buang kerja, apa you nak buat? Contohnya you boleh join business yang you suka. Business Shakely pun bagus untuk you buat sebagai pendapatan you. Sebab ramai orang yang dah buat business Shakely sebagai main income. Okay.
Okey, yang ketiga ialah yang paling penting juga ialah bersedia dari segi mental. Okey, wabak ni daripada bulan 3 lagi. Di China ia bermula daripada bulan 12. Bulan 12 tu dia start naik Dia start naik dan dia start peak tinggi bulan 1 tahun ni, bulan 2 dan terus sampai kat kita bulan 3. Okey, kita lockdown bulan 3 pada tak silap saya 15 bulan 3. Jadi tempohnya lama. Jadi bila tempoh lama, kita mesti set our minds right. Kita mesti bersedia untuk menghadapi macam-macam perkara yang mungkin tak terduga. Contohnya masa dalam bisnes Shaklee sendiri, waktu bulan 3, bulan 4 is very a test to us. Sebabnya produk banyak habis, kemudian stok lambat datang, stok lambat masuk, dan stok yang masuk ke Malaysia pun daripada bila kita import daripada US pun sangat sedikit tau waktu tu. Waktu bulan 4, bulan 5, bulan 6 is a very tough month to us business Shaklee. Jadi sebab itulah sebab bila keadaan dengan penyakit macam ni kan, jadi dan ia effect globally, jadi macam-macam benda tak terduga akan berlaku. Okay, jadi you mesti prepare. Benda ni akan menjadi lama, dan sekarang pun kalau bisnes Shaklee pun alhamdulillah kita dah agak stabil. Sekarang ni dah bulan 10 kan, but we never know. Sebabnya orang sekarang ni pun bertambah. Yang join Shaklee, yang makan Shaklee pun ramai, bertambah ramai. Jadi memang kita pun expect more in terms of demand of per product, dan juga demanding on to join for business. Okey, yang yang 3 tips macam mana kita nak menghadapi bisnes Shaklee dalam era masalah COVID ni. Okey, tapi kita mesti bersyukur. Syukur dulu sebab kita ni bukanlah macam bisnes lain. Kita tak ada kos-kos yang tetap. Kita tak kos yang tetap, contohnya sewa rumah kan. Sewa rumah, kita tak ada pekerja, kita tak perlukan pekerja. Okey, mungkin ada kalau macam master tu dia adalah pekerja tetap dia seorang ataupun 2 orang. Tapi kebanyakan daripada orang Shaklee ni dia memang tak ada kos tetap, kos pekerja tu jadi kita tak perlu nak fikir tentang kos yang tetap ni. Kos tetap termasuk bil-bil bulanan. Bil-bil bulanan kita pun sangat minimal sebab kita hanya menggunakan telefon ataupun line internet. Itu adalah kos-kos minimal, dan juga penghantaran. Kos penghantaran, delivery, post semua tu biasanya bear by the customer kan. Jadi kita tak ada minima kita punya kos yang tetap tu. Kemudian kita kena bersyukur sebab sekarang ni sebab Shaklee adalah produk yang berasaskan kepada kesihatan. Jadi dia memang kalis inflasi, kalis ekonomi, kalis kemelesetan ekonomi. Jadi kita nampak sekarang ni bisnes Shaklee pun semakin berkembang. Walaupun dikala orang ramai yang kena dibuang kerja dan sebagainya, kita kena bersyukur sebab ramai yang terjejas banyak bisnes yang terjejas sehingga sekarang ni. Contohnya kalau tengok macam Malaysia Airlines kan, Malaysia Airlines pun macam dah tak boleh nak diselamatkan lagi. Okey, AirAsia pun dah buang hampir lebih 2,000 daripada pekerja dia baru-baru ni. Banyak brand antarabangsa, contohnya Zara dah close banyak butik dia. Zara berapa tahun punya produk tu, berapa tahun punya jenama, dan dia ada di seluruh dunia, ada beratus-ratus, beribu-ribu outlet Zara. Contohnya Uniqlo lagi. Uniqlo pun satu brand yang sangat besar daripada Jepun, tapi pun dia dah close beberapa outlet dia. Juga jenama handbag seperti Hermes, Louis Vuitton. Jadi benda tu, jadi semua orang terjejas. Jadi alhamdulillah kita di Shaklee, kita adalah satu brand, satu kategori dalam kategori kesihatan. Jadi kita masih boleh berdiri, masih boleh, dan walaupun selain berdiri, malah ia sangat-sangat hot demand sekarang ni, sangat-sangat best seller lah. Okey, nak buat bisnes Shaklee pun ramai orang yang teruja nak join dan itu yang kita wajib bersyukur. Sebabnya
tak ramai, tak banyak jenama yang boleh berdiri teguh macam Shaklee di waktu kemerisitan ekonomi dan di waktu pandemik. Jadi apa yang kita kena buat untuk masa hadapan ni ialah kita kena fokus kepada apa yang utama. Apa yang utama ialah masa ni untuk kita besarkan bisnes kita, besarkan grup kita dengan cara mengajak orang lain untuk buat bisnes. Mengajak orang lain untuk buat bisnes sama-sama dengan kita. Sebab kita pun nak tolong orang lain untuk buat bisnes, untuk earn income setiap bulan kan. Jadi kita kena fokus in terms of grow our team, grow the business. Kemudian kita kena fokus untuk memperbaiki kemahiran kita. Joinlah kelas-kelas yang banyak, kelas online ataupun offline. Sekarang ni kelas offline pun boleh buat, cuma at minimum participants. Okay, jadi join. Kalau dekat online pun banyak, sifu-sifu pun ramai. Okay, you just investigate duit lah untuk join kelas-kelas macam ni. Kemudian kita fokus in terms of kita punya team. Okay, tim kita untuk mereka pun sama-sama dapat skill menjual, untuk macam mana kita nak coaching tim kita, untuk mereka pun dapat earn more. Okay, jadi itu sahaja perkongsian saya hari ini. Jadi untuk bersama-sama kami buat bisnes Shaklee dalam era COVID ni, insya-Allah ataupun bila-bila masa, sebab bisnes Shaklee ni sebab dah lama kan, daripada zaman daripada tahun-tahun 1980-an di Malaysia. Jadi masih berdiri teguh walaupun banyak kali berlaku kemerisitan ekonomi di Malaysia dan di dunia. Jadi anda boleh pilih Shaklee sebab Shaklee sangat teguh, insya-Allah. Saya pun dah berasa bersama Shaklee dah 8 tahun. Dah lalu beberapa kali lah kemerisitan ekonomi, dan saya memang percaya tahun depan, tahun depan adalah tahun yang terbaik untuk kita bertahan dan juga bermulakan bisnes Shaklee. Jadi jangan lupa join saya segera, okey. Jadi anda boleh segera mendapatkan income daripada Shaklee bersama-sama kami, insya-Allah. So jumpa lagi. Assalamualaikum.